Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada semalam telah kita melalui berkenaan dengan pengertian dan juga penerangan tentang apa yang ditulis oleh pengarang ini, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan kita sedia maklum bahawasanya lafaz ataupun susunan zikir Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini boleh dijadikan sebagai zikir harian kita, namun terjadi perselisihan di antara para ulama yang manakah yang lebih afdal, memperbanyakkan hamdalah iaitu alhamdulillah ataupun memperbanyakkan membaca zikir la ilaha illallah. Ada terjadi perselisihan di antara ulama. Golongan ulama pertama mengatakan alhamdulillah itu lebih patut atau lebih wajar untuk diperbanyakkan kerana beberapa hadis di antaranya adalah bahawa baginda Nabi SAW menyebutkan ganjaran la ilaha illallah dan ganjaran alhamdulillah, dan menyebutkan ganjaran alhamdulillah itu lebih besar. Dan golongan yang mengatakan bahawa la ilaha illallah itu lebih afdal kerana juga berlandaskan beberapa hadis-hadis Nabi yang lain, di antaranya seperti dalam maksud hadis sebaik-baik yang diucapkan aku dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah, dan hadis-hadis yang lain juga. Ini terjadi perselisihan di antara ulama, maka saya cuma kongsikan sahaja just in case kalau kita dengar orang kata tak ada, alhamdulillah itu lebih afdal daripada la ilaha illallah, mungkin boleh juga. Betul juga. Ada pula yang kata la ilaha illallah itu lebih afdal, secara umumnya pun betul juga. Subhanallah. Perkara yang hanya tak mendatangkan menggugat iman kita, mendatangkan kekurangan iman kita apabila kita memilih salah satu daripada dua golongan tersebut. Subhanallah. Baik. Jadi itu yang pertama, berkenaan dengan zikir yang mana yang lebih afdal, alhamdulillah ataupun la ilaha illallah. Yang kedua, berkenaan dengan alhamdulillahirabbil alamin, kita sedia maklum bahawasanya ia merupakan daripada sebahagian ataupun ayat kedua daripada surah Al-Fatihah. Maka membaca alhamdulillah itu menjadi wajib apabila kita menazarkannya dan juga apabila khatib sedang berkhutbah di atas mimbar. Di antara rukun khutbah itu adalah memuji Allah. Jadi kalau khatib tak memuji Allah, maka kurang rukun khutbah. Bila kurang rukun khutbah, tak sah khutbah dia. Dan lafaz alhamdulillah pada khutbah Jumaat itu mesti dilakukan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Jadi rukun khutbah tu kalau kita ikutkan secara generalnya, membaca alhamdulillah, berselawat ke atas Nabi SAW, berpesan kepada takwa, mendoa, membaca ayat yang sempurna pada salah satu daripada dua khutbah. Yang kelima adalah mendoakan untuk orang-orang Islam, lelaki dan perempuan pada khutbah yang kedua. Ini 5 rukun khutbah ini wajib dibaca dalam bahasa Arab. Kontennya tak mengapa. Konten tak apa.
Tapi ni rukun khutbah mesti baca dalam bahasa Arab. Baik. Jadi ini perkara yang kedua berkenaan dengan alhamdulillah. Al-Imam Syafi'i dan juga seperti mana yang dikatakan dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan yang sempurnanya adalah membaca alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Seperti mana yang tertulis dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, diriwayatkan bahawa Nabi Adam alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya Nabi Adam itu juga ada pekerjaan harian. Tidak ada mungkin tidak kesempatan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul iza asbahta alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, 3 kali pagi, 3 kali petang, maka ia merangkumi pujian kepada Allah sepanjang hari. Subhanallah. Baik. Jadi selesai kita membicarakan berkenaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sambung kata pengarang di sini, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan dengannya kami memohon pertolongan, meminta bantuan atas urusan dunia dan agama. Pengarang mengatakan, menyambung wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bahasa Arab ni bahasa yang sangat indah. Mungkin bahasa Melayu pada kita tak ada perbezaan, tapi bahasa Arab ni setiap susunan itu memainkan peranan yang penting. Kalau kita dengar tadi, pengarang ni memulakan dengan wabihi nasta'in. Dan dengannya kami memohon bantuan, iaitu kepada Allah. Boleh saja kalau kita nak, pengarang ni nak tulis nasta'inu bihi ala umuri dunya waddin. Tapi pengarang tulis wabihi nasta'in. Dia dahulukan dan dengannya kami memohon pertolongan, memohon bantuan. Dalam bahasa Arab, apabila didahulukan huruf yang dinamakan huruf harful jar. Harful jar ni bermakna huruf yang apabila datang, maka perkataan selepasnya itu mesti berbaris bawah. Kalau harful jar ini ada, seperti perkataan ba, huruf fi, huruf lam dan sebagainya. Huruf waw, kalau waw sumpah. Seperti mana Allah kata dalam Quran, wattini wazaitun. Nampak? Wattini, dia baris bawah. Dia tak ada wattinu, wattina tak ada. Dia wattini. Pasal dia itu waw qasam, waw sumpah. Jadi kalau didahulukan harful jar ataupun huruf yang ada huruf harful jar ini, maka ia membawa maksud pengkhususan. Bermakna hanya kepada kamu kami meminta pertolongan. Satu dalam Al-Quran kita baca surah Al-Fatihah, apa kita kata? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tak kata na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tak ada. Kita baca iyyaka na'budu. Maknanya kalau kita tengok terjemahan sama, kepadamu kami menyembah. Tapi kalau kita ikutkan betul-betul tidak. Maknanya hanya kepadamu kami menyembah. Kalau kita kata na'budu iyyaka, kami menyembah kamu, boleh jadi kami juga menyembah yang lain. Tapi Allah tukar iyyaka na'budu, maknanya apa? Hanya kepadamu kami menyembah. Begitu juga dengan apa yang ditulis oleh pengarang ni. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, meminta bantuan, meminta pertolongan ala umuri dunia, atas urusan-urusan dunia. Dunia memang bahasa Melayu ni ambil bahasa Arab lah, dunia. Dinamakan dunia dengan dunia kerana 2 sebab. Dunia ini dinamakan dunia dengan 2 sebab. Yang pertama kerana ad-dunu bermakna lebih rendah. Kerana dunia itu lebih rendah daripada akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia diambil dari perkataan ad-dana'ah, bermakna lebih hina. Jadi dunia ini adalah satu perkara yang hina. Sebab tu dinamakan dunia ini sebagai dunia. Jadi kita kena ingat, dunia ini adalah sebuah tempat yang kalau kita memperbanyakkannya, kita akan mendapatkan kehinaan. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Urusan dunia dan agama. Ad-din ini kalau ikut secara generalnya memang kita terjemahkan maknanya agama. Tapi sebenarnya perkataan ad-din ini, ia sebenarnya perkataan yang mempunyai berbagai makna. Di antaranya ad-din ini boleh juga diartikan sebagai ketaatan. Ad-din ini boleh juga dinamakan sebagai ibadat. Ad-din juga boleh diterjemahkan sebagai pembalasan.
Apa kita kata dalam surah Al-Fatihah? Maliki Yaumiddin. Raja pada hari pembalasan. Balas dan juga pembalasan. Kata Nabi SAW, kama tadinu tudan. Bagaimana kamu perbuat kepada orang lain, begitulah orang akan perbuat kepada kamu. Bagaimana kita perbuat pada orang lain, begitulah orang akan buat pada kita juga. Subhanallah, kita rajin tolong orang, orang juga akan rajin tolong kita. Kita suka nak boykot orang, suka lari dari orang, orang juga akan lari daripada kita. Kama tadinu tudan. Bagaimana kamu perbuat kepada orang lain, begitulah orang akan buat pada kamu. Jadi bermakna apa, pengarang ini memulakan setelah mengucapkan alhamdulillah, memohon pertolongan atas urusan dunia dan agama, bermakna khususnya apa yang dah beliau tulis dalam kitab Safinatun Najah ini. Jadi cantik susunan. Selalunya mukadimah oleh pengarang ataupun mukadimah dalam pembicaraan itu, mukadimah itu dalam pujian kepada Allah, ia menggambarkan apa yang di dalam konten yang disampaikan. Kalau contoh dia nak sampaikan tentang bab berkenaan dengan Isra Mi'raj contoh. Dia mulakan ayat pujian alhamdulillahillazi asra bi'abdihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Jadi pujian itu ataupun pembukaan mukadimah itu selalunya menggambarkan apa dalam konten yang nak disampaikan. Dalam kitab Safwatul Zubat, pengarang memulakan pembicaraannya dengan mengatakan alhamdulillahi zil jalali wa syaril halali wal harami. Segala puji bagi Allah yang mempunyai keagungan, yang mendatangkan syariat, yang mensyariatkan halal dan juga haram. Bermakna apa? Kita tu nak bahaskan berkenaan dengan halal dan haram. Jadi itu bermakna menunjukkan konten. Jadi pengarang ini juga telah memulakan meminta urusan agama dan juga dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung apa yang ditulis oleh pengarang ini pada minggu hadapan hari Selasa. Besok saya tidak dapat hadirkan, tidak ada pengajian kerana ada urusan. Jadi kita akan sambung pada hari Selasa insya-Allah. Kita baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.